menyokong PAS atau wajib sokong PAS, kerana talazum itu tidak wujud sama sekali. Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain bahawa pelaksanaan hukum Islam itu tidak sama sekali bergantung kepada kewujudan parti PAS. Selain daripada kelemahan intelektual, dan bahkan parti PAS sendiri tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam organisasinya sendiri, dan juga di kalangan pengikut-pengikutnya sendiri, bahawa hukum-hukum Islam, adab-adab Islam, akhlak-akhlak Islam telah tidak dilaksanakan oleh PAS walaupun di dalam bidang kuasa mereka. Umpamanya larangan-larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Islam tidak suka mengecam, tidak suka memaki hamun dan sebagainya. Ini di dalam lingkungan keupayaan parti PAS. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fawahish walal badhi." Bukanlah orang yang beriman itu kerjanya suka mengecam, suka melaknat, suka mengeluarkan kata-kata kotor dan suka mencarut. Tetapi pemimpin-pemimpin PAS langsung, bukan saja pengikutnya, bahkan pemimpin-pemimpin PAS menjadikan maki hamun, kecaman itu sebagai hobi mereka. Dan bahkan Mursyid Ampas sendiri mengatakan bahawa Tuhan juga mencarut. Ini bermakna bahawa di dalam keupayaan mereka yang ada sekarang pun, mereka tidak menjalankan hukum Allah. Dengan sebab itu maka tertolak sama sekali apabila mereka menggunakan hujah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah bagi menyokong parti PAS ataupun bagi menentukan bahawa sokongan kepada parti PAS itu adalah wajib. Kemudian PAS juga menuduh bahawa UMNO tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, dan kerana itu maka perlu adanya parti seperti parti PAS untuk melaksanakan hukum Islam secara syumul. Kita telah katakan tadi bahawa PAS dari segi dalam bidang keupayaannya tidak melaksanakan hukum Islam, dan kemudian menuduh orang lain tidak melaksanakan hukum Islam. Sebenarnya mereka juga keliru tentang makna hukum dan makna perbedaannya dengan undang-undang. Hukum, apabila disebut hukum oleh PAS, kebanyakan mereka merujuk kepada hukum-hukum yang popular, hukum-hukum yang biasanya disebutkan oleh orang ramai, terutamanya hukum mengenai minum arak, ataupun hukum mengenai mencuri, mengenai judi, dan hal-hal yang memang popular di kalangan orang ramai, kerana orang ramai tahu tentang hal itu. Tetapi mereka tidak menerangkan dan menjelaskan makna hukum yang sebenarnya yang dikehendaki oleh syarak, iaitulah al-hukmu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an atau takhyiran atau wad'an. Hukum itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, sama ada secara semesti iaitu wajib, ataupun pilihan, ataupun dijadikan sebagai syarat atau halangan. Jadi di dalam hal ini apabila disebutkan perintah Allah atau firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang miskin, orang-orang mukallaf, PAS tidak pernah menerangkan bahawa memberi pertolongan kepada orang-orang miskin itu sebagai hukum Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak menerangkan, boleh dikatakan di dalam setiap surah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kewajipan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Bukan bermakna bahawa kerajaan atau suatu pemerintah itu hanya mengadakan kenduri setiap malam Jumaat, kemudian panggil orang-orang miskin makan. Tetapi bermakna bahawa menyediakan peluang-peluang pekerjaan supaya orang-orang miskin itu dapat bekerja dan kemudian dapat mengatasi masalah keperluan-keperluan asasnya. Dan ini juga hukum Islam. Begitu juga hukum-hukum yang lain yang mengenai fardu kifayah, menjaga keamanan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ila akhir. Menjaga keamanan itu adalah juga hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga tidak disentuh oleh PAS. Begitu juga dengan perkara menyediakan keperluan-keperluan yang lain di dalam makanan, pakaian dan sebagainya untuk orang-orang Islam. Ini juga hukum Allah. Tetapi PAS hanya mempergunakan hukum-hukum Allah yang popular, yang memang sudah dimaklumi oleh orang ramai, guna untuk mengeksploitasikan perkara itu demi kepentingan politik mereka. Jadi hujah-hujah yang mengatakan bahawa kerajaan kita tidak melaksanakan hukum Allah, sebenarnya PAS lah yang tidak melaksanakan hukum Allah. Lagipun PAS tidak membezakan antara iman dan juga syariat. Memang afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Adakah kamu tidak beriman, apakah mereka itu beriman dengan sebahagian kitab dan tidak beriman yang lain? Ini memang dari segi keimanan kita harus beriman dan yakin kesemuanya kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan kita tidak mungkin hanya beriman kepada sebahagiannya. Jelas ayat ini menyentuh tentang soal keimanan, yakni penerimaan tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah harus mestilah diterima semuanya. Tetapi dalam syariat, iaitu pelaksanaan ajaran-ajaran itu, ia tertakluk kepada 5 hukum. Pertama ialah wajib dilaksanakan, yang keduanya digalakkan untuk dilaksanakan, yang ketiga ialah menolak ataupun menghapuskan, iaitu tidak melaksanakan, wajib tidak melaksanakannya, iaitu yang haram, dan yang keempat ialah adalah baik jika tidak dilaksanakan, lebih baik daripada jika dilaksanakan. Dan hukum yang kelima iaitu harus, iaitulah bidang-bidang di mana orang-orang Islam diberikan pilihan sama ada hendak melaksanakannya atau tidak berdasarkan kepada pengetahuan dan penyelidikan yang dilakukan oleh mereka. Apabila sesuatu itu mendatangkan manfaat, maka mereka boleh melaksanakan di peringkat harus. Jadi apa yang disebutkan oleh PAS sebagai afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din adalah suatu kekeliruan mereka yang tidak dapat membezakan antara iman dan syariat. Begitu juga PAS tidak dapat membezakan antara apa yang dikatakan al-hukmu, hukum, dengan al-qanun, taqnin, iaitu hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan hukum itu sebagai perundangan negara. Ini juga mereka tidak dapat bezakan. Saya rasa tak payah hurai panjang. Terima kasih. Terima kasih. Tuduhan PAS ke UMNO kafir ini dua. Pertama, kerana berkawan dengan, berpakat dengan yang bukan Islam untuk mendirikan negara. Yang kedua, tidak menjalankan hukum Islam. Tafsiran tadi ialah tafsiran mengikut kehendak mereka. Barisan PAS masih belum puas dengan jawapan yang diberikan, kerana pada pandangan kami UMNO masih belum menjalankan Islam. Alasan yang pertama, kenapa UMNO menolak hudud, sedangkan hudud satu hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Kita tengok di Pakistan, Sudan pun telah melaksanakan hukum hudud. Malah perlembagaan Pakistan telah meletakkan satu clause mengatakan bahawa semua undang-undang dan peraturan yang dibuat sekiranya bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka hukuman itu null and void, tak sah. Jadi kami mahu supaya perlembagaan kita menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Sebab itulah kita lihat UMNO sebenarnya belum ataupun tidak memperjuangkan Islam,
dan tidak melaksanakan undang-undang Islam. Sungguh pun dia buat banyak perkara